Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kejadian babak ke-38, iaitu mengenai Yahuda, seorang anak daripada Yakub. Okey, kita bermula. Yahuda dan Tamar. Kira-kira pada masa itu, Yahuda meninggalkan saudara-saudaranya lalu tinggal bersama dengan Hira, seorang lelaki yang berasal dari kota Adulam. Di situ Yahuda berkenalan dengan seorang perempuan Kenan. Bapa perempuan itu bernama Suah. Kemudian Yahuda mengawini perempuan itu. Perempuan itu melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama oleh Yahuda, bapaknya. Perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak lelaki yang diberikan nama Onan. Perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak lelaki yang diberikannya nama Shelah. Yahuda berada di Kezib ketika Shelah dilahirkan. Yahuda mengawini anak sulungnya dengan Tamar. Kelakuan sangat jahat sehingga Tuhan murka kepadanya lalu membunuh dia. Kemudian Yahuda berkata kepada Onan, adik "Pergilah kepada Balu abang kamu dan tidurlah dengan dia. Lakukanlah kewajipan kamu terhadap dia kerana kamu adik suaminya. Dengan demikian abang kamu boleh mendapat keturunan." Tetapi Onan tahu bahawa anaknya nanti tidak akan menjadi kepunyaannya. Oleh itu, setiap kali dia bersetubuh dengan Balu abangnya itu, dia membiarkan air maninya meleleh di luar, supaya abangnya tidak mempunyai keturunan. Perbuatannya itu menyebabkan Tuhan murka juga. Lalu Tuhan membunuh dia juga. Kemudian Yahuda berkata kepada Tamar, menantunya, "Baliklah ke rumah bapa kamu dan tinggallah di situ sebagai balu sehingga anak aku Shelah dewasa." Yahuda berkata demikian kerana takut. Jangan-jangan Shelah akan dibunuh juga, seperti kedua-dua orang abangnya. Oleh itu, Tamar pulang ke rumah bapaknya. Beberapa lama kemudian, isteri Yahuda meninggal. Apabila masa berkabung berakhir, Yahuda mengajak Hira, temannya dari Adulam itu, pergi ke Timnah, tempat menggunting bulu dombanya. Tamar mendapat kabar bahawa Yahuda, bapa mentuanya, akan datang ke Timnah untuk menggunting bulu domba. Oleh itu, Tamar menggantikan pakaian balunya dengan pakaian lain. Dia menutup mukanya dengan sehelai tudung, lalu duduk di pintu gerbang kota Enaim yang terletak di jalan menuju ke Timnah. Tamar tahu bahawa Shelah, anak Yahuda yang bongsu, sudah dewasa, tetapi dia belum juga dikawini dengan pemuda itu. Apabila Yahuda melihat Tamar, dia menyangka perempuan itu seorang pelacur kerana mukanya bertudung. Oleh itu, Yahuda menghampirinya di pinggir jalan dan berkata,
berapakah yang kamu minta? Dia tidak tahu perempuan itu menantunya sendiri. Dia ingat perempuan itu pelacur. Dia sanggup membayarnya untuk seberapa lama? Tamar menjawab, "Apakah yang Tuan mahu berikan?" Yahuda berkata lagi, "Aku akan memberikan seekor kambing muda kepada kamu." Tamar menjawab, "Boleh, asal Tuan memberi saya cagaran sehingga Tuan mengirimkan kambing itu." Yahuda bertanya, "Apakah yang dapat aku berikan sebagai cagaran kepada kamu?" Tamar menjawab, "Berilah saya menterai Tuan dengan talinya dan juga tongkat yang Tuan bawa itu." Yahuda memberikan benda-benda itu kepadanya. Kemudian mereka bersetubuh. Lalu Tamar mengandung. Tamar pulang ke rumah dan membuka tudung mukanya, lalu memakai semula pakaian balu. Beberapa lama kemudian, Yahuda mengutus Hira, temannya, untuk menghantarkan kambing itu dan meminta balik benda-benda yang telah diberikan sebagai cagaran. Tetapi Hira tidak dapat menjumpai perempuan itu. Hira bertanya-tanya kepada orang di Iniam, "Di manakah pelacur yang biasanya menunggu di pinggir jalan ini?" Mereka menjawab, "Tidak pernah ada pelacur di sini." Oleh itu, Hira kembali kepada Yahuda dan berkata, "Aku tidak dapat menjumpai perempuan itu. Menurut kata orang di sana, tidak pernah ada pelacur di situ." Yahuda berkata, "Biarlah benda-benda itu disimpannya, asal saja kita tidak dapat malu. Aku sudah berusaha untuk membayar perempuan itu, tetapi kamu tidak dapat menjumpai dia." Kira-kira 3 bulan kemudian, Yahuda mendapat khabar bahawa Tamar, menantunya, telah berlaku sebagai pelacur dan sudah mengandung. Lalu Yahuda memerintahkan, "Bawalah dia keluar dan bakarlah sampai mati." Sementara Tamar dibawa keluar, dia mengirimkan pesan kepada bapa mentuanya, "Saya telah dihamilkan oleh pemilik benda-benda ini. Periksakanlah menterai ini dengan talinya serta tongkat ini dan lihatlah siapa pemiliknya." Yahuda mengenali benda-benda itu dan berkata, "Perempuan itu tidak bersalah. Aku tidak melakukan kewajipan aku terhadap dia. Seharusnya aku mengawinkan dia dengan anak aku Shelah." Yahuda tidak bersetubuh dengan Tamar lagi. Apabila tiba masanya bagi Tamar bersalin, ternyata dia akan melahirkan anak kembar. Sedang dia bersalin, salah seorang bayi kembar itu mengeluarkan tangannya. Lalu bidan memegang tangan itu dan mengikatnya dengan benang merah. Bidan berkata, "Anak ini dilahirkan lebih dahulu." Tetapi bayi itu menarik tangannya kembali dan bayi yang satu lagi dilahirkan lebih dahulu. Kemudian bidan berkata, "Begitu pula cara kamu mendesak keluar." Lalu anak yang dilahirkan lebih dahulu itu
diberikan nama Perez. Selepas itu, barulah adiknya yang tangannya diikat dengan benang merah dilahirkan. Anak itu diberikan nama Zerah. Ya. Ini berlaku dalam hidup Yahudah, iaitu salah seorang anak Yakub. Ya. Ini adalah babak ke-38 dalam Kejadian. Sekian, terima kasih. Shalom.